Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli salatan kamilah wa salli wa sallim ala man sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqada wa tanfariju bil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul qawatim yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahil qail inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Salam sejahtera yang saya kasihi, yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, yang dikasihi Yang Berhormat Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Yang Berhormat Timbalan Presiden Datuk Seri Haji Muhammad Hassan, Yang Amat Berhormat Naib Presiden Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, merangkap Perdana Menteri Malaysia, seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid Naib Presiden, Yang berbahagia Datuk Seri Khalid Nordin Naib Presiden, Yang Berhormat Ketua Wanita, Yang berbahagia Ketua Pergerakan Pemuda, Yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri, yang dikasihi Yang berbahagia Datuk Seri Jamil Khair Baharom, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, Sidang Perwakilan, para pemerhati di luar dan di dalam, para pengikut di media sosial, salam sejahtera dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi Perhimpunan Agung UMNO telah pun dapat berjalan seperti biasa setelah tertangguh 2 tahun akibat pandemik COVID-19, dan kita telah melaksanakan persidangan secara maya dan juga hybrid tahun lepas. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih bagi pihak Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah kerana telah pun diberikan ruang kepada saya untuk sekali lagi berdiri di sini untuk menyokong usul yang dibawa oleh Melaka sebentar tadi, iaitu usul ucapan Presiden Yang Berhormat Datuk Seri Zahid pagi tadi. Saya Osman bin Haji Aziz, Ketua UMNO Bahagian Jerlun, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Saya nak merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Presiden yang telah membentangkan ucapan yang lengkap, yang cukup motivating dan juga berinspirasi kepada kita semua melakarkan hala tuju jangka panjang dan jangka pendek untuk parti kita, dan yang pentingnya kita turut sama-sama nak menjaga parti kita ini, terutama sekali untuk menghadapi ujian getir lagi, iaitu pilihan raya umum yang akan datang. Saya juga bagi pihak UMNO Negeri Kedah ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional Negeri Johor yang telah pun melakarkan kejayaan yang cukup gemilang, memenangi 40 kursi dari dalam pilihan raya umum negeri baru-baru ini. Begitu jugalah kepada Melaka yang juga telah pun berjaya dengan cemerlang dalam pilihan raya negeri mereka sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan sekalian, kita menyedari sejak kita kalah pada tahun 2018, 22 bulan di bawah kerajaan PH, usaha-usaha telah dibuat dengan pelbagai cara untuk memastikan dengan iltizam yang tinggi untuk kalau boleh nak menghapuskan UMNO kita ini. Namun alhamdulillah, berkat kesetiaan semua pihak, berkat kegigihan daripada kepimpinan tertinggi sampailah ke hari ini, ke semua peringkat kita masih berada di sini walaupun pelbagai sekatan dibuat. Akaun-akaun UMNO telah dibekukan, asakan dibuat dengan pelbagai bentuk termasuk pendawaan-pendawaan terpilih, dan mengakibatkan sistem kehakiman di negara ini dicurigai, malahan sukar untuk diyakini oleh rakyat. Namun alhamdulillah, walaupun kita telah diasak begitu begini, tapi mengikut laporan saya boleh sahkan di Kedah, tidak ada pun satu cawangan UMNO terbubar digantikan dengan cawangan pembangkang. Walaupun kita ada buat pemutihan keahlian kita setelah kita tewas dalam pilihan raya umum 2018,
tetapi kita juga menerima banyak permohonan-permohonan keahlian baru, termasuk juga permohonan untuk mereka-mereka yang telah pun lompat dan keluar parti mengikut parti pembangkang sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kesan daripada pemerintahan kerajaan PH semasa 22 bulan mereka memerintah, kita melihat pelbagai masalah wujud kerana ketidakpandaian mereka untuk menguruskan negara. Antara perkara yang paling berat yang kita sedang menangani ketika ini adalah berkaitan dengan hutang negara. Dulu semasa yang amat berhormat, Pekan Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, hutang negara ketika itu hanyalah sekitar 680 bilion. Namun di Canang, kononnya hutang negara ketika itulah pun mencecah 1 trilion. Tapi hari ini, hakikat sebenar memanglah hutang negara telah pun mencecah 1 trilion. Kadar hutang negara dibandingkan dengan KDNK dulunya, kita hanya mengurus sekitar 55%, tetapi pencapaian sebenar hanyalah 51%. Tetapi di bawah kerajaan PH dan juga kerajaan PN 17 bulan itu telah pun ditingkatkan parasnya, diluluskan di Parlimen menjadi 65%. Dan sudah tentulah ini semua memberi kesan yang lebih teruk apabila negara dilanda pandemik GST. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, capital outflows, pengeluaran dana-dana asing daripada negara kita begitu besar, dan juga dasar kerajaan yang tidak konsisten dari segi ekonomi seperti dasar percukaian GST dan sebagainya memberi tekanan kepada ekonomi negara, mengakibatkan hutang lebih meningkat dan lebih parah. Dan sudah tentulah perkara-perkara ini menjadi satu bebanan kepada kerajaan, dan saya selalu berkata amatlah mudah untuk mengurus sebuah negara apabila kita tak cukup dana untuk belanja, kita berhutang. Kita berhutang sampai ke satu paras yang sudah tentulah membebankan, kerana apabila kita tingkatkan kadar ratio ataupun nisbah hutang dengan KDNK itu ke 65% dan hutang ketika ini dah mencecah lebih 1 trilion, maka KDNK negara perlu dicari, diusahakan melebihi 2 trilion setahun. Maka ini menjadi satu bebanan kepada kerajaan. Selain daripada itu, semasa Barisan Nasional tahun 2018 memerintah, kadar pertumbuhan ekonomi berlega sekitar 5 ke 6% pertumbuhan ekonomi positif. Namun di bawah kerajaan PH dan juga PN 17 bulan, ianya turun ke negatif 20%. Jadi hari ini apabila kita bercakap pertumbuhan 3-4%, sebenarnya asas kita bermula apabila kita berada di paras 20% negatif. Maka sudah tentulah pencapaian 3-4% itu tidak boleh dibanggakan. Selain daripada itu, kita juga melihat tentang pelaburan asing yang menurun. Relocation, mereka telah memindahkan kilang-kilang dan juga industri mereka ke negara luar daripada Malaysia. Kemudian banyak industri tersohor telah pun pindah ke Indonesia, dan pelbagai lagi lah perkara-perkara yang memberikan kesan kepada kita, terutama sekali dari segi employment ataupun kadar tahap pengangguran yang meningkat. Kemudian peluang-peluang pekerjaan baru telah pun hilang di negara kita yang memberikan kesan kepada rakyat kita sendiri. Maka ini diburukkan pula dengan pandemik COVID-19 yang lebih 2 tahun berada di negara ini, dan rakyat kehilangan arah, takut, dan timbul pula isu-isu berkaitan dengan mental ataupun otak kita yang berselerak. Kerana apa? Kerana memikirkan perkara-perkara yang tak dapat kita tangani, kesan daripada kehilangan kerja dan sebagainya. Malahan kerajaan PN 17 bulan telah pun mengistirahatkan darurat dan juga menggantungkan sidang Dewan Parlimen. Maka ini sudah tentulah merupakan satu perkara yang malang dan menjadi titik hitam dalam sejarah politik negara, kerana sidang Parlimen itu menjadi tonggak ataupun tiang kepada demokrasi negara. Maka pada Ogos 2021, kita bersyukur alhamdulillah, walaupun tadi kedengaran cerita berkaitan 23 orang, 15 orang ahli parlimen dan sebagainya, tapi yang penting akhir sekali kita mengucapkan tahniah dan terima kasih
kepada kepimpinan kita semua kerana UMNO telah kembali memegang tampuk pemerintahan menjadi Perdana Menteri melalui pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Ogos 2021. Namun apapun, kita turut bersimpati dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini kerana terpaksa mewarisi pelbagai masalah ekonomi, sosial, kesihatan, pelajaran yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Maka kita melihat bahawa pelaksanaan dasar-dasar kerajaan ini kadang-kadang tidak konsisten. Mungkin kerana seperti yang disebut oleh Presiden tadi, barisan kabinet yang bercampur, yang mempunyai kepentingan yang pelbagai mengikut kehendak parti masing-masing. Selain daripada itu, sudah tentulah cabaran yang disebutkan adalah untuk memulihkan semula ekonomi. Dasar-dasar yang memberikan sinar baru kepada rakyat disebut di dalam Rancangan Malaysia ke-12 dan juga bajet 2022. Tetapi kita juga nak supaya kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri mencari wow factors yang boleh memberikan harapan kepada rakyat. Tan Sri mohon izin minum air sikit. Oh, minum pakai botol macam tu ya. La ilaha illallah. Gelas tak nak nanti. Lain kali buat gelas nak bukan. Nak cepat sikit. Tak. Wow factors ni untuk menarik minat rakyat kepada kita. Jadi sudah tentulah kita kena melihat pelbagai segmen masyarakat seperti yang disebut keusahawanan yang melibatkan SMEs dan juga mikro usahawan kecil, orang muda yang melibatkan tawaran pekerjaan. Kita sedar, kita tahu mengikut laporan kadar pengangguran negara pada Januari 2022 sekitar 680,000 orang ataupun kadarnya 4.2%. Maka sudah tentulah apabila kita duk bercakap soal bagaimana nak menarik pengundi 18 dan pengundi auto yang baru disahkan sebagai pengundi sekarang, maka inilah perkara-perkara yang perlu dilihat oleh kerajaan, iaitu membuka ruang dan peluang pekerjaan yang setinggi mungkin kepada mereka. Selain daripada itu juga, apabila timbulnya pandemik COVID-19 ini, timbul pula lah satu lagi bidang ekonomi baru, iaitu gig ekonomi. Dianggarkan mengikut laporan MDEC, 650,000 rakyat terlibat. Tetapi mereka ini tidak pula dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Mereka-mereka yang terlibat dengan e-hailing, pengangkutan makanan ataupun penghantaran makanan seperti Grab dan juga Food Panda, tiada perlindungan. Maka kerajaan perlu melihat dan menggubal undang-undang khusus untuk mereka, merangkumi perkara-perkara hal-hal berkaitan dengan gaji minima, kesihatan, keselamatan semasa bekerja, cuti dan lain-lain. Selain daripada itu juga, orang-orang muda sering bercakap berkaitan dengan masalah pemilikan rumah mampu milik oleh keluarga muda. Harga rumah dan pendapatan isi rumah tidak selaras. Masalah urusan dengan pihak bank juga menjadi satu igawan kepada mereka. Malah laporan Pusat Maklumat Hartanah Negara, NEPIK, 30,290 buah unit rumah tidak terjual pada suku ketiga 2021 melibatkan 19.75 bilion. Maka perlu dilihat oleh KPKT dan juga kerajaan secara menyeluruh. Antaranya dapat juga kita tingkatkan lagi rumah transit di ibu kota, program rent to own, iaitu sewa untuk dimiliki supaya orang muda ini lebih mudah mendapat pemilikan rumah. Selain daripada itu, kita juga menyedari hari ini terdapat terlalu banyak sangat agensi-agensi yang terlibat dalam membangunkan rumah mampu milik. Bolehkah tidak kerajaan melihat untuk mengkaji, belajar bagaimana lembaga pembangunan rumah ataupun Housing Development Board di Singapura menguruskan masalah perumahan mereka yang saya kira 80% dapat duduk di rumah-rumah yang mampu dimiliki, hanya 20% boleh duduk di rumah-rumah mewah. Selain daripada itu, isu di kalangan anak muda juga berkaitan dengan pendidikan. Anak muda mengeluh hari ini kos yuran pengajian yang semakin tinggi. Kalaupun ada skim pinjaman atau pembiayaan, bebanan membayar balik amat memerikkan. Maka kita perlu mengkaji semula mekanisme bayaran balik yang tidak membebankan mereka untuk membina keluarga di masa depan.
Malahan perkara ini akan menjadi lebih teruk apabila peluang pekerjaan terhad, mungkin peluang pekerjaan yang mereka bekerja itu pun kerana terpaksa dia mismatch di antara kelulusan dan juga gaji yang ditawarkan. Maka sudah tentulah perkara-perkara utama yang saya kira boleh diambil pertimbangan segera oleh kerajaan adalah tentang TVET yang kini mendapat permintaan yang tinggi di kalangan anak-anak muda. Di bidang pertanian kita menyedari kita bukan lagi menjadi negeri dan tidak pernah pun menjadi negeri yang self-sustain dari segi bekalan makanan. Hanya mungkin isu bekalan ayam dan juga telur kita boleh ekspor, tetapi kebelakangan ini timbul pula isu yang berkaitan dengan pengurangan bekalan ayam terpaksa diimport kerana masalah harga makanan ayam yang tinggi. Maka ini kita perlu membuka ruang dan peluang, mencari anak-anak muda yang berminat dan bersungguh-sungguh. Mungkin kerajaan dapat melihat bagaimana tanah-tanah kosong yang dimiliki oleh kerajaan pusat, yang dimiliki oleh kementerian dan juga kerajaan negeri yang tidak produktif boleh diberi pajakan kepada mereka untuk menghasilkan pengeluaran yang boleh meningkatkan lagi bekalan makanan negara. Mereka juga perlu digalakkan dan untuk memanfaatkan revolusi industri 4.0, Internet of Things, Big Data, robotik, automasi dan lain-lain seperti mana yang dibuat di negara maju seperti Jerman, Belanda, Jepun, Singapura dan lain-lainnya. Maka sudah tentulah kita nak mengubah persepsi orang muda bahawa pertanian bukanlah perkara 3D iaitu susah, kotor dan bahaya, dan kita perlukan satu pendekatan baru supaya ianya dapat menarik minat di kalangan orang muda untuk menjadi usahawan yang berjaya. Kerajaan juga saya rasa sudah tentulah perlu melihat secara serius bidang-bidang baru yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada rakyat dan juga negara di masa depan, antaranya berkaitan dengan EV, Electric Vehicle, RE, Renewable Energy, Green Technology, Digital Economy dan sebagainya. Jadi dah sebut sikit pasal pertanian ni, yang amat berhormat Perdana Menteri, orang Kedah ni dia tanam padi. Saya selalu bawa tajuk ni, maka kita mintalah sekali lagi lah di Dewan Yang Mulia ini kerajaan dapat memberikan satu wow factor kepada penanam-penanam padi bukan hanya di Kedah, malahan di Kelantan, di Selangor dan sebagainya untuk menimbang dan membuat pembayaran seperti mana yang pernah dibuat oleh Yang Amat Berhormat dulu Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan, iaitu memberi bantuan sara diri antara musim menabur dan juga musim menuai, RM200 ke RM300 sebulan. Yang ini penting. Dan juga berkaitan dengan pertanian, ada sedikitlah, alhamdulillah hari ini ianya dapat meningkatkan lagi pendapatan negara kerana harga sawit dah pun menjadi RM8,000 CPO 1 tan. Kalau BTB buah tandam baik ataupun FFB fresh fruit bunches ni menjadi lebih RM1,500. Nasib baiklah kalau kita mendengar nasihat seorang Menteri Peladangan dan Komoditi zaman PH dulu, dia kata kalau dah murah harga sawit ni, mari kita tebang pokok sawit, kita tanam buluh. Jadi rakyat tak terikut dan hari ini alhamdulillah kita duduk menerima harga sawit yang cukup tinggi. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi, tuan-tuan sidang perwakilan sekalian, kita dilanda COVID-19 seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia, cuma saya rasa di peringkat awal dulu. Peringkat awal dulu negara berada dalam satu ujian dan pengurusan COVID ini amat kelam kabut. Kita sampai ke satu tahap panik di mana kita bercakap tentang hospital, ICU, katil yang penuh, barisan hadapan yang penuh tekanan. Kita perlukan buat hospital di Padang, dia kata. Kemudian ada PKP, lepas itu PKPD, PKPP, segala-gala PKP. Dan tapi alhamdulillah, saya rasa setelah Menteri Kesihatan baru ni, dia ni orang muda, dia dynamic, dia hands on, maka pengurusan COVID negara hari ini lebih tersusun. Rakyat lebih yakin. Walaupun mungkin hari ini kita duk dengar cerita laporan harian mencanak naik, tapi kita berasa confident, kita yakin seperti mana kita hari ini hadir di sidang persidangan kita ini, namun kita sedar perlu menjaga SOP dan sebagainya. Kita ucapkan tahniah di atas langkah kerajaan yang menggalakkan program vaksinasi secara menyeluruh
Walaupun kes meningkat, tapi keyakinan rakyat dah berubah. Dulu kalau kena positif COVID, keluarga tu, maka dalam satu rumah tu akan ada rasa gejala. Elok-elok pun kita dah rasa gejala. Tapi hari ini, laporan yang dibuat mengikut kategori, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, ini memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kita kena duduk dan hidup dalam suasana ini dan perlu menjaga kesihatan diri masing-masing. Dan kita dah mula membuka sektor komersial dan juga ekonomi, dan rakyat merasa lebih bebas dan semakin berani. Tapi kita kena ingat, SOP itu penting. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Menteri kerana memberi laporan yang lebih mudah, yang tidak mengerikan rakyat dan menakutkan rakyat. Jadi apa yang saya cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita melihat bahawa negara memerlukan pembelaan. Seperti Datuk Mat Hassan sebut dalam perasmian pergerakan sayap-sayap 2 malam lepas, orang Melayu berharap dan bergantung penuh kepada UMNO. Maka sudah tentulah apabila kita melihat isu-isu yang berada di hadapan, kita perlu memberi ruang kepada kerajaan kita pada hari ini. Walaupun kita bukan kerajaan yang mutlak, tetapi di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail perlu menangani isu-isu ini. Kita perlu menawarkan perkara-perkara yang boleh memberi harapan kepada rakyat. Dan sudah tentulah saya rasa antara kesan apabila kita bertukar Perdana Menteri kepada orang UMNO ni dan dibarisi oleh menteri-menteri daripada UMNO ni yang ada pengalaman, rakyat memberi keyakinan. Rakyat rasa yakin dengan cara pengurusan pentadbiran negara jika dibandingkan zaman 22 bulan dan zaman 17 bulan. Maka kita perlukan, kita sedar bahawa hari ini orang Melayu demografinya berubah. Kesan daripada kemajuan negara, permodenan dan sebagainya, migrasi, perpindahan dari kampung ke bandar, ini merupakan perkara-perkara baru yang orang Melayu sedang alami, dan sudah tentulah sebagai kerajaan kita mempunyai cabaran untuk mengisi ruang-ruang yang diminta oleh rakyat ini yang telah pun merubah cara hidup masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila kita bercakap soal politik UMNO dan Barisan Nasional, rakyat dah mula terasa kehilangan Barisan Nasional sejak 3-4 tahun yang lalu. Dan mereka lebih memahami, lebih yakin sejak kita menjadi Perdana Menteri dan Barisan Kabinet UMNO yang berpengalaman ini mengurus tadbir negara. Jadi tidak kucar-kacir, masalah negara dapat diatasi lebih tersusun walaupun kita menghadapi COVID, kita menghadapi banjir besar dan sebagainya. Dan ini semua diterjemahkan melalui kemenangan Barisan Nasional di PRN Melaka, Johor dan juga Sarawak. Jadi kita perlu perkasakan usaha kerajaan dan parti. Seperti yang disebut oleh Presiden pagi tadi, parti kita kena perkasa, kerajaan juga kita kena perkasa. Kita perlu berjalan seiring supaya rakyat lebih yakin dengan kita apabila kita nak menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi walaupun kita menang di Melaka, kita menang di Johor, banyak juga kita boleh belajar daripada kelemahan-kelemahan semasa kita pergi membantu mereka sebagai persiapan untuk kita nak hadapi pilihan raya yang akan datang. Contohnya dari segi jentera tempatan. Mungkin apabila Melaka dan Johor ini buat pilihan raya negeri masing-masing, seluruh Malaysia boleh pergi bantu. Tapi hari ini kalau kita buat pilihan raya umum sendiri, maka sudah tentulah rumah tangga kita nak jaga sendiri. Mungkin kita tak dapat bantuan, maka kita takut perkara-perkara jentera kita ni perlu kita tengok sehabis baik supaya kita dapat memenangi ke seluruh negeri dalam pilihan raya umum yang akan datang. Begitu jugalah hal-hal berkaitan dengan belanja. Saya nak maklum kepada Presiden, kepada Perdana Menteri, sesungguhnya Kedah, kalau dari segi belanja ni memang Kedah sebagai negeri yang tak ada dalam kerajaan ni memang tak bersedia. Jadi saya perlu minta lah kepada Presiden dan juga kepada Perdana Menteri untuk tolong bantu kami sebagai persediaan dari segi sudut belanja dan sebagainya. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun melalui setelah kita kalah, UMNO masih utuh. Kita buat pemutihan, tiada cawangan yang dibubarkan, walaupun kita bercakap pagi ramai semua orang pakat tahu isu lompat-melompat dan sebagainya, tapi secara umum kita telah melalui pelbagai dugaan dan UMNO tetap utuh dan insya-Allah akan kembali utuh. Jadi untuk pilihan raya umum ke-15,
seperti yang telah disebutkan, usul bahagian-bahagian menyuarakan kepada pucuk pimpinan top 5, presiden dan juga PM untuk mencari jalan, mencari ruang, masa yang paling sesuai untuk meletakkan tarikh nak membubarkan Dewan dan sebagainya ini, mengambil kira cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita. Jadi bukan mudah, saya tahu ini merupakan satu cabaran yang cukup getir. Kita tahu angin berubah kepada kita, tetapi dalam masa yang sama kita sendiri mempunyai kekangan yang kita semua sedia maklum. Jadi hasrat ahli di bawah, jangan pisang berbuah 2 kali. InsyaAllah dengan angin perubahan ini, maka insyaAllah hasrat kita untuk kembali memerintah secara mutlak akan tercapai. Macam Datuk Seri Jamil Khair selalu berkata, jangan dipatuk ulang yang sama, di lubang yang sama untuk kali kedua. Kesiagaan parti siap siaga. Memanglah kita apabila kita pergi ke Melaka, kita pergi ke Johor, kita bantu PDM dan sebagainya, kita mempunyai semangat yang tinggi hasil daripada keputusan pilihan tersebut. Dan sudah tentulah jentera yang di tempat kita ni kita telah tubuhkan, tangkuasa PDM kita dan sebagainya lah. Tapi naziran perlu buat lagi supaya kita kena pastikan apa yang kita buat di Melaka itu mungkin dengan bantuan daripada negeri luar, daripada Kedah, daripada segalanya lah, maka lebih mudah. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, bila mai pilihan raya umum seluruh negara ini, maka masing-masing nak kena jaga kampung masing-masing. Kita tidak bimbang dengan usaha wanita. Kita tahu wanita memang hebat dan laporan mereka selalunya tepat. Kita boleh pakai laporan tu. Jadi kita nak perkasakan lagi hal-hal berkaitan dengan jentera-jentera yang lain, termasuklah yang saya sebut hal-hal berkaitan dengan belanja tadi. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkaitan dengan media sosial, medsos ni. Kita ada BN Coms, kita ada UMNO Online, kita ada juga PUMAS. Sudah tentulah kita harapkan ianya dapat menguruskan persepsi masyarakat, managing perception. Jadi saya nak minta carilah ruang, snaplah momen terbaik, senyum tawa riang sesama pemimpin tertinggi. Elakkan gambaran negatif di mata rakyat. Macam konon-konon ada perpecahan, senggol-senggolan di peringkat atas. Saya mendambakan apabila bosku ada di situ, Tengku Nan pun ada, Datuk Zahid ada, Datuk Mak Hassan ada, Datuk PM Mak Ismail Sabri ada. Semua yang di atas ni tengah duk minum kopi ke, senyum dengan senyum sampai telinga kita kata. Kita lontarkan gambar-gambar tu. Tapi kita janganlah lontarkan gambar-gambar yang negatif, yang boleh membawa tafsiran yang pelbagai di kalangan rakyat. Sebab kita kena ingat, mengurus pilihan raya ini bukan hanya dengan ahli UMNO. Kita menguruskan orang-orang yang tak berparti, lebih 70% yang menjadi pengundi. Ini amat penting. Jadi kita mengharapkan sangat top 5, campur bosku, campur orang tua kita Tengku Nan ni. Ni dia ada behind the scene, he should be up front kan, supaya dia jadi orang tua kan. Untuk nasihat apa semua ni, so that jadi bimbingan orang lama ni. Kita nak supaya BNCOM terus jangan bagi orang tua, bagi orang lama. Orang lama. Kesian dia. Dia kalau orang tua ni dia kasih dia lebih. Jadi minta BNCOM untuk perkasakan jentera cyber. Kita naklah kalau boleh pamerkan balik, ulang-ulangkan siaran semasa kita 22 bulan di bawah PH. What they have done to us, dengan izin Tan Sri Pengerusi, apa yang mereka buat sebelum ni kepada kita. Mereka kacau ganggu institusi kita termasuk tabung haji, khazanah, Petronas dan sebagainya. Apa yang dijarah oleh mereka. Jadi kita kena peringat balik kepada pengundi. Sebab orang kata kita ni cepat-cepat lupa kan. Jadi BNCOM boleh memainkan peranan ini. Ulang-ulangkan balik, ingatkan balik, peringatkan kepada pengundi, kalau mereka silap pilih lagi sekali, inilah kesan dan akibatnya kepada negara keseluruhannya. Terima kasih yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Pengerusi. Ahli UMNO tetap bersatu, bukan masuk bersatu, kita bersatu bersetia berkhidmat. Ahli UMNO tetap berkhidmat. Kita banyak tajuk-tajuk berkaitan kejadian kepala ayak di Gunung Jerai tempat Tan Sri Badaruddin pun.
kemudian banjir besar di Selangor, Pahang dan sebagainya, kemudian bakul makanan. Kita semua ni berada di depan sebab kita tak akan lekang dengan berkhidmat kepada masyarakat. Kita juga terus bersetia dengan pemimpin kita. Kita bersetia dengan parti kita. Kita nak bersama-sama untuk memastikan UMNO bangkit. Kita nak UMNO menjadi tonggak kerajaan semula. Maka sudah tentulah harapan dan hasrat pucuk pimpinan, harapan dan hasrat kerajaan ketika ini adalah untuk melihat Barisan Nasional dan juga UMNO sebagai tonggaknya kembali ke persada pemerintahan negara secara mutlak. Jadi Tan Sri Pengerusi, saya bagi pihak Program Perhubungan UMNO Negeri Kedah mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat.